Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup sesuai sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang akan kita sambut pada 31 hari bulan nanti, dan sudah tentulah ianya merupakan satu lagi detik dan peristiwa yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, kerana 2 tahun sebenarnya kita gagal untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi sekurang-kurangnya pada tahun ini insyaAllah kita mendoakan segala susunan acara yang telah pun disusun atur dengan begitu menarik sekali akan dapat berjalan dengan lancar. Dan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini, kita pilih topik yang juga relevan sebenarnya berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan, iaitu Teguh Bersama Mengharmoni Negara. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa. Saya anggap mereka sebagai adik-adik saya sebenarnya. Dan di sebelah kiri saya ini, buat pertama kalinya kita ingin mengucapkan selamat datang ke ruang bicara kepada Encik Azvinren Balachandran yang merupakan penolong Setiausaha Agung di Majlis Belia Hindu Malaysia. Jadi Azvinren, apa khabar? Khabar baik, Encik. Nervous tak? Ni okey je sikit-sikit aja kan. Sikit lagi okey. Selalunya yang pertama kali begitulah perasaan. Okey, just relax dan kita akan kongsi pandangan dan juga pendapat nanti ya. Boleh. Dan kita juga ada seorang lagi adik saya sebenarnya selalu bersama kita di ruang bicara ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Roslan Rosnon yang merupakan ketua di Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Jadi doktor, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar? Nampak kebelakangan ni sibuk aja doktor. Itulah kan kita macam-macam program yang disusun ya, Dato'. Semua demi negara. Alhamdulillah. Okey, mungkin kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kita bagi Azvin relax dulu. Kita dapatkan pandangan untuk membuka tirai perbincangan kita ini bersama dengan Dr. Muhammad Roslan. Barangkali bila kita lihat tentang slogan ataupun tema yang dipilih sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini ialah Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Apa yang boleh Doktor fahami dan juga huraikan berkaitan dengan slogan yang kita pilih kali ini? Saya kira slogan kali ini dalam kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65 Keluarga Malaysia Teguh Bersama ini adalah satu slogan yang saya kira sudah tiba pada masanya sebenarnya. Kerana apa, kita pun kita bukanlah nak cakap kita berakhir dari segi pandemik, tetapi kita telah keluar dan mengharungi pandemik selama 2 tahun lebih dalam kita mengharungi dan tiba masanya untuk kita bersama-sama kembali untuk memulihkan negara dari segi ekonominya, dari segi kestabilan politik, dari segi sosial. Jadi ini merupakan perkara-perkara penting yang perlu kita lihat, bukan saja meraihkan Hari Kebangsaan ini melihat dari segi aspek kemerdekaan, dari segi sejarahnya, tetapi kita juga ingin melihat dari segi kebersamaan kita, bagaimana untuk kita memulihkan negara dan kita terus mengorak langkah ke hadapan. Jadi dalam slogan ini saya kira Keluarga Malaysia itu sudah jelas untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai tentang keterangkuman, tentang kebersamaan, tentang kesyukuran. Jadi 3 perkara ini penting untuk kita teguh bersama dalam menyahut ketiga-tiga perkara ini untuk kita terus ke hadapan bagi mengorak langkah dari segi kemajuan negara. Saya kira ini sangat mencabar bagi rakyat Malaysia untuk kita pulih dari segi masalah kesihatan dan sebagainya. Sebab itu slogan ini diambil supaya kita bersama-sama, kita tidak lagi menuding jari bahawa ini tugas kerajaan, ini tugas rakyat, tetapi kita perlu berganding bahu. Kita perlu bersama-sama untuk menyahut seruan ini dan kita perlu bersama-sama untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong antara satu sama lain dalam kita mengeratkan silaturahim. Dan sebab itu Keluarga Malaysia Teguh Bersama ini menjadi agenda penting kepada Hari Kebangsaan yang kita bakal sambut pada 31 hari bulan ini untuk yang ke-65. Ya. Okey, menarik pembukaan yang hebat daripada Dr. Muhammad Roslan. Tapi saya juga nak dapat pandangan secara jujur daripada Azvin sendiri. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan slogan Keluarga Malaysia
Dan apakah secara peribadi daripada kajian mungkin pemerhatian yang anda lakukan, rakyat Malaysia sudah pun boleh menerima sebenarnya dan memahami apa yang dimaksudkan dengan slogan keluarga Malaysia itu? Okey, apa yang seperti doktor cakap tadi, memang itu adalah satu elemen yang penting untuk kita, iaitu kita baru habiskan keluar daripada pandemik COVID. Tapi untuk slogan yang baru kita diumum oleh YABPM kita adalah berkonsep kepada keluarga Malaysia. Dan juga tujuan utamanya adalah untuk memfokuskan kepada belia. Yang seperti kita tahu, tema logo untuk tema kebangsaan kita adalah liputan jalur internet. Internet itu semata-mata untuk satu komunikasi, elemen komunikasi yang kita digunakan, yang kita fokus sangat pada pandemik COVID tu. So itu adalah salah satu hubungan yang boleh merapatkan kita satu sama lain. So itulah satu konsep yang telah dipilih oleh kerajaan itu untuk membangunkan infrastruktur pendigitalan, so berkembang ke arah masa depan. So kita dapat maju dari segi ekonomi dan juga semua struktur pendidikan, kesihatan. Itulah salah satu sebabnya kita menggunakan konsep ni. Dan selain itu juga belia memandangkan serius tentang konsep ni. Sebab apa? Ini adalah satu platform yang sangat sukai oleh belia masa sekarang, iaitu internet. Tak ada pada masa sekarang pun yang tiada internet. Memang semua orang pada masa sekarang dari kecil sampai besar pun dah ada telefon dekat tangan masing-masing. Betul. Facebook, Instagram, semua social media dah ada dah. So memang itulah yang berasaskan pada masa sekarang kerajaan itu boleh memfokuskan melalui platform tersebut. Itulah konsepnya. Nanti banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan Azwendra ya. Barangkali menarik juga Dr. Roslan, kalau kita melihat daripada persiapan yang telah pun dibuat oleh kerajaan dalam menganjurkan ataupun menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-65 tahun. Dan saya tertarik hati apabila acara ini akan berlangsung semula di Dataran Merdeka, satu tempat yang penuh dengan nostalgia bagi saya sendiri sebenarnya. Dulu kalau setiap tahun saya lah yang akan dijemput untuk menjadi pengacara pengulas sepanjang perjalanan sambutan hari kebangsaan ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa mungkin dari konsep sambutan hari kebangsaan itu kita memerlukan satu perubahan yang mungkin lebih drastik dalam usaha untuk menarik minat rakyat untuk menyaksikannya, mungkin secara live di TV ataupun datang ke Dataran Merdeka. Tetapi apakah anda melihat bahawa 2 tahun tidak diadakan, mungkin kali ini kalau melihat daripada rakta yang dijalankan, apakah doktor melihat bahawa ianya masih lagi mengekalkan falsafah dan konsep yang terdahulu sebelum ini? Saya kira dari segi penganjuran sambutan hari kemerdekaan yang kita lakukan, seperti kita ada perbarisan dan sebagainya, dan ini merupakan satu event, satu orang kata satu program yang dilaksanakan bukan setakat saja di Malaysia, tetapi di negara-negara lain juga. Bila mana kita meraihkan hari kebangsaan bagi sesebuah negara, selalunya perbarisan itu tidak lari untuk kita laksanakan. Dan itu saya kira untuk tahun ini akan menjadi lebih meriah. Sebab apa? Kita sudah lama tidak melaksanakan perbarisan seperti ini, dan saya kira tahun ini akan menjadi lebih meriah berbanding tahun yang sebelum ini. Dan cuma dari segi pengisian yang lebih penting ketika sambutan hari kemerdekaan ini adalah bagaimana kita boleh mengisi program-program yang kita laksanakan ini merentasi umur. Jadi ini yang perkara yang perlu kita selami supaya nanti semangat kemerdekaan ataupun semangat hari kebangsaan ini dapat dirasai oleh pelbagai peringkat umur. Kalaulah kita dahulunya mengatakan hari kebangsaan ini adalah hari kemerdekaan, sudah pastilah hari kemerdekaan ini ataupun hari kebangsaan ini memberikan satu nostalgia kepada orang-orang lama, kan? Tetapi bagi golongan belia, golongan remaja hari ini, mereka tidak merasai bagaimana peristiwa sejarah itu. Tetapi bagaimana untuk kita membuat pengisian ketika hari kemerdekaan ini adalah kita perlu melihat apakah tuntutan hari ini dari segi kemerdekaan itu ataupun kebangsaan itu. Ia bukan sahaja dari segi sejarahnya adalah dari segi menuntut kemerdekaan, tetapi bagaimana kita mengharungi kepayahan, kita mengharungi kesusahan. Jadi tadi yang saudara kita sebut tentang pendigitalan itu juga. Bagaimana kita memerdekakan diri kita untuk memilih mana yang berita benar, mana yang tidak benar. Ini juga adalah satu pengisian
pengisian yang boleh diberikan kepada anak muda. Sebab setiap orang mempunyai cabaran yang berbeza, jeda masa yang berbeza, suasana yang berbeza. Jadi dalam pengisian kemerdekaan itu ataupun pengisian Hari Kebangsaan itu bukan setakat pengisian dari segi sejarah, tetapi ia juga perlu mengikut aliran masa. Bagaimana tuntutan hari ini untuk kita penuhi kepada golongan muda. Golongan muda hari ini mereka terikat dengan masalah dari segi pekerjaan sebagai contohnya. Mereka hari ini banyak cabaran media, banyak cabaran dari segi psikologi dan sebagainya. So ini perkara-perkara yang perlu diisi dan kita perlu penuhi. Sebab itu ramai orang berkata bahawa mengisi kemerdekaan itu adalah lebih payah sebenarnya berbanding untuk kita mendapatkan kemerdekaan itu. Jadi pengisian itu perlu berlaku sepanjang tahun sebenarnya. Bukannya ketika bulan 9, bulan 8 kita raikan bermusim, tetapi ia perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada komuniti, kepada golongan belia, golongan kanak-kanak, golongan muda, dewasa, tua dan sebagainya, untuk mereka menghayati sebenarnya apa erti kemerdekaan bagi diri mereka. Bukannya hanya melihat dari segi perspektif sejarah, tetapi melihat dari segi perspektif apa yang mereka harungi sepanjang kehidupan pada akan datang dan juga masa kini. So ini perkara yang sangat penting saya kira. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu bukan setakat melihat dari segi sejarah, tetapi perlu melihat juga dari segi cabaran untuk masa depan masyarakat kita khususnya. Apa erti kemerdekaan dan apa yang perlu dilakukan oleh belia khususnya untuk mengisi dan juga memahami erti kemerdekaan itu sendiri? Apa yang dilakukan oleh pihak Tuan sebagai satu contoh dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada belia-belia India untuk memahami tentang apa itu erti kemerdekaan dan apa yang perlu mereka lakukan untuk mengisi erti kemerdekaan itu? Okey, baik dari segi pandangan belia, ada setengah yang pihak berfikir mengibarkan bendera sahaja salah satu cara untuk kita menunjukkan kemerdekaan. Tetapi ini pada masa sekarang kita sudah berubah zaman. Bukannya hanya berkibar bendera sahaja kita dapat menunjukkan semangat kita patriot untuk negara kita. Pemuda sekarang ataupun belia pada zaman sekarang lebih fokus kepada laman sosial. Dari segi membuat video, share, like dan memberi sokongan dan juga semangat mereka melalui laman sosial. So, erti kemerdekaannya bukan hanya seperti yang bagi tahu, membaca sejarah, membaca apa-apa, dan juga kita boleh mengkongsikan pendapat kita apa itu erti kemerdekaan. Bukan negara kita seorang, kita ada rakan negara kita seperti Singapura. Kita boleh lihatnya bagaimana cara yang mereka memupukkan untuk belia supaya semangat kemerdekaan dapat dipupuk secara kecil lagi. Bukan hanya melalui pendidikan sahaja dan juga cerita ke apa-apa, tidak. Itu adalah satu jenis yang perlu kita lihat dari kecil lagi yang perlu dipupukkan. So pada masa sekarang belia akan sedang fokus juga perkara tersebut, tapi melalui alam maya, iaitu melalui laman sosial, membuat video sokongan, membuat video lagi dari segi pakaian dan apa yang mereka boleh berkongsi melalui laman sosial. So ini membuktikan belia pada masa sekarang juga peka terhadap kepentingan kemerdekaan dan juga semangat patriotisme untuk negara kita. Itu adalah salah satunya. Apa lagi yang perlu dilakukan bila kita bercakap tentang golongan muda ini, golongan belia, kerana mereka merupakan golongan yang cukup penting sebenarnya dalam membangunkan negara di masa yang akan datang. Pandangan doktor dalam cabaran paling besar belia hari ini adalah bagaimana belia boleh memilih tadbir urus yang baik. Bagaimana belia boleh memilih pemimpin yang berintegriti. Bagaimana hari ini kita berjuang untuk menentang rasuah. Jadi ini perkara yang saya rasa dalam era baru. Bagaimana perjuangan masyarakat kita pada hari ini untuk, kalau dulunya menentang penjajah, tetapi hari ini bagaimana kita mengurus negara. Dan ini merupakan cabaran yang sangat besar kepada pemimpin belia kita pada hari ini. Supaya mereka sedar, mereka tahu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ini perkara yang saya kira yang perlu dipupuk kepada belia kita pada hari ini. Bukan lagi hanya melihat dari segi konteks sejarah. Sejarah itu penting untuk kita hayati dan kita teladani, tetapi realiti hari ini, apa yang kita perlu dedahkan kepada belia kita dari segi good governance, dari segi pemimpin yang berintegriti dan tidak berasuah, dari segi kecekapan, pengurusan dan sebagainya. So ini merupakan satu cabaran yang besar kepada negara, dan inilah yang menjadi kekuatan teguh besar
bersama kita ini untuk berjuang bagi memastikan keadaan negara kita stabil, politik kita stabil, ekonomi stabil. Kita perlu bersama-sama sebenarnya untuk memperteguhkan kekuatan ini bagi memastikan negara akan terus dipacu dengan baik. Jadi ramai orang tidak melihat perkara ini sebagai satu perjuangan, kan? Tetapi inilah perjuangan alaf baru yang sepatutnya menjadi pendirian kepada golongan anak muda. Kita sering mengatakan golongan muda ni ada generasi pelapis generasi akan datang. Sebenarnya mereka ini bukan pelapis generasi akan datang. Mereka ini adalah generasi hari ini yang mereka perlu digerakkan sebenarnya. Tak perlu tunggu masa akan datang. Akan datang tu nanti akan ada tiba masanya yang berbeza dan kita pun tidak tahu apakah cabaran untuk yang akan datang. Bila saya mencelah di sini, Dr. Roslan, bila you sentuh tentang pentingnya generasi muda sekarang ini, apakah anda melihat bahawa dengan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan sebenarnya belum cukup sebenarnya untuk memberikan satu kesedaran, satu inspirasi, satu semangat kepada generasi muda sekarang ini untuk sama-sama membangunkan negara kita daripada aspek yang kita inginkan? Ya, sebab itu apa yang paling penting untuk memastikan generasi muda kita ini mempunyai semangat yang sama adalah role model. Kita perlu menghasilkan role model yang boleh dijadikan contoh kepada generasi hari ini untuk mereka turuti supaya mereka boleh jadikan sebagai teladan dan contoh bagaimana karakternya, bagaimana wibawanya, bagaimana pembawaan personalitinya. So ini adalah perkara penting untuk diberikan contoh kepada generasi muda supaya mereka dapat melihat bahawa inilah idola mereka dan inilah contoh pemimpin yang mereka mahukan. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting sebenarnya dalam kita membuat pengisian kemerdekaan. Sebab itu generasi muda perlu diperteguhkan tentang semangat itu supaya berjuang untuk merasakan bahawa kita perlu berada pada satu suasana yang harmoni di dalam negara supaya kita mencapai satu tahap kebanggaan kepada negara apa yang kita ingin capaikan. Kita perlu bangkit daripada masalah kesihatan, kita perlu bangkit daripada masalah ketidakstabilan ekonomi, kita perlu bangkit dari segi ketidakstabilan politik supaya kita terus ke hadapan seperti mana negara-negara lain. Kalau tidak, kita masih lagi berawangan, kita masih lagi tidak tahu untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ini adalah perkara yang cabaran paling besar. Bagaimana kita boleh mengisi kepada belia kita dari segi ketelusan, bagaimana untuk kita menerapkan dalam diri belia kita dari segi integriti dan sebagainya. Bukan setakat belia, tetapi masyarakat kita, komuniti kita secara keseluruhannya, supaya mereka boleh menilai, supaya kita boleh memberikan kepercayaan yang telah hilang di dalam negara kita ini. Dan ini perlu dikembalikan kepada rakyat, supaya rakyat rasa seronok dan kita sambut hari kemerdekaan hari ini dengan keadaan yang lebih baik. So ini adalah perkara penting yang saya kira kita perlu lihat. Okey, pengisian kemerdekaan, banyak perkara yang dibangkitkan oleh Dr. Muhammad Roslan sebenarnya. Tapi sesuatu yang penting juga yang disentuh oleh Dr. Muhammad Roslan sebentar tadi, Azwendran, ialah tentang semangat perpaduan itu sendiri. Dan harus kita ingat bahawa semangat perpaduan adalah antara matlamat penting apabila kerajaan menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan itu setiap kali kita menganjurkannya. Dan semangat itulah yang ingin diwujudkan di kalangan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Apakah anda melihat bahawa keharmonian semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ini belum lagi sebenarnya tercapai seperti apa yang kita inginkan sebenarnya? Ravindra. Sebenarnya perpaduan adalah salah satu tunjang perkara yang penting untuk negara kita, untuk pembangunan. Sebab negara kita ni berbilang kaum. Bukan kita hanya ada satu kaum saja. Kita ada berbagai kaum, seperti Melayu, India, Cina. Betul. So perpaduan ni memang dipupuk memang dari awal dulu. Tapi sepanjang masa kita berkembang dari segi teknologi, masa dan pekerjaan kita, semakin perkara yang menjadi barrier untuk kita untuk memupuk. Seperti contoh, saya boleh ambil satu contoh. Dari masa dulu ibu bapa kita, moyang semua dekat estate, tempat dalaman semua, masa tu semua perpaduan mereka lebih erat berbanding dengan masa sekarang kita. Masa dulu bermain, makan, tinggal pun boleh bersama-sama. Tapi masa sekarang kita sudah ada gap yang besar pada masa sekarang antara belia ke ataupun semua golongan belia ke masyarakat pun dah ada gap tu. So gap tu disebabkan oleh ada pelbagai perkara. Ada setengah, kita boleh berkaitkan dengan setengah perkara ataupun orang yang menggunakan kesempatan ini untuk
memberikan gap itu lebih besar dan menggunakan jurang perpaduan ini untuk keinginan mereka sendiri. So saya juga merayukan semua orang dekat masyarakat. So kita perlu memandangkan perpaduan ini salah satu penting. Kita boleh membangunkan negara ini dari segi ekonomi apa-apa pun, perpaduan adalah satu tunjang yang sangat penting bagi sekarang. So gap yang kita sekarang ini kalau kita sudah kurangkan, so kita punya kejayaan akan lebih besar untuk belia kita dan masyarakat kita. Okey, kita akan sentuh lagi bersama dengan Dr. Roslan nanti tentang gap ataupun jurang yang terlihat begitu jelas sebenarnya yang mengakibatkan begitu sukar sebenarnya untuk mewujudkan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Apakah itu betul ataupun tidak? Sebentar lagi kita akan cuba tanya Dr. Muhammad Roslan untuk mendapat pandangan dan pendapat. Tetapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV pastinya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang teguh bersama, mengharmoni negara, dan dua talian masih lagi kami kekalkan untuk memberikan anda berkongsi pandangan dan juga pendapat. Saya ulangi, 0326979767, 0326979768. Baik, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Zakari. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam kepada ahli panel. Ya. Okey, saya Ridwan ingin bagi pandangan mengenai tadi yang tajuk mengenai merdekanya. Ya. Okey, saya tengok semangat proses kaum makin menjadi. Kemudian kerajaan telah mewujudkan wawasan kemakmuran negara 2030 ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku. Okey. Kemudian kita tengok apa yang berlaku sekarang ada kolonisme dan nepotisme, iaitu pembangunan ke Sabah dan Sarawak dia orang sampai sering kali membangkitkan kerana kerajaan tidak meluaskan pembangunan ke negeri-negeri mereka. Sebab tu isu MA63 sering kali dipertikaikan. Kenapa kerajaan tidak melaksanakan? Kemudian yang tadi doktor ada sebut role model. Role model ni selalunya masalah pada pemimpin politiknya. Sebab kadang-kadang isu integriti yang berlaku yang terkini kan. Yang tu yang kita sebab yang tu patutnya dilakukan di peringkat sekolah rendah, menengah dan dipeluaskan ke universiti supaya untuk mewujudkan role model. Ini yang kita perlu tingkatkan adalah ini. Minta panel ulaskan adalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Mungkin ini pun kenalah apa yang disebut oleh rakan kita tadi Dr. Roslan, iaitu Azbindra menyentuh tentang adanya gap bila kita bercakap tentang perpaduan ini, dan mungkin gap itulah yang perlu dilihat. Tapi tak tahulah sama ada betul ataupun tidak pandangan yang dilontarkan oleh Azbindra. Pandangan doktor. Okey, dari segi gap ini selalu kita bercakap soal tentang pendidikan. Yang kononnya pendidikan ini yang menyebabkan kita ini segregate antara kaum. Yang keduanya kita perlu melihat dari segi institusi keluarga. Kita bincang dari segi pendidikan. Kita tidak boleh menghalang masyarakat kita untuk memilih pendidikan yang mengikut berteraskan kepada kaum mereka. Sebab itu adanya sekolah SKJC, sekolah SKJ Tamil dan sebagainya. Dan kita juga ada sekolah Mahat kan, yang berorientasikan agama, dan kita ada sekolah kebangsaan. Jadi apa yang kita perlu laksanakan sebenarnya adalah dengan kita memperkasakan sebenarnya sekolah kebangsaan. Kerana apa? Sekolah kebangsaan ini adalah sekolah aliran utama, arus perdana yang kita berikan kepada semua sebenarnya. Bila mana kita berjaya memantapkan sekolah aliran kebangsaan ini, sudah pasti ia akan menarik pelbagai kaum sebenarnya untuk menghantar anak-anak mereka di
sekolah kebangsaan ini. Kita perlu memantapkan dari segi sistem penyampaian, kita perlu memantapkan dari segi kurikulumnya, kita perlu memantapkan dari segi co-curriculum, infrastruktur dan sebagainya. Perlu beralih dari segi sekolah konvensional kepada pendigitalan. Hari ini semua bercakap tentang soal pendigitalan. Jadi kalau seandainya kita berjaya mengubah sekolah kebangsaan ini menjadi sekolah yang baik, sudah pasti saya kira dia akan menjadi pilihan kepada semua masyarakat dan kaum dekat negara kita, dan akhirnya akan menyebabkan adanya penyatuan di kalangan masyarakat kita. Itu pertama. Yang keduanya, institusi keluarga ini penting. Bagaimana kita perlu memantapkan, memperkukuhkan dan memperkasakan institusi keluarga ini supaya anak-anak ini lebih mudah terdedah kepada pelbagai kaum. Berapa ramai ibu di luar sana, keluarga di luar sana yang membawa anak-anak mereka untuk bergaul dengan lapisan pelbagai kaum. Berapa ramai yang kita meraihkan hari perayaan bagi kaum yang berbeza. Berapa ramai kita bawa anak-anak kita kepada kenduri ataupun yang berbeza agama dan sebagainya. Ini perkara penting untuk kita dedahkan kepada anak-anak kita dan generasi kita dan masyarakat kita mengenai tentang perpaduan dan sebab kita ini berbeza. Dan berbeza ini sebenarnya menjadi kekuatan, bukannya menjadi kelemahan kepada kita. Dan berbeza ini menjadi keunikan sebagai sebuah negara majmuk. Jadi ini adalah perkara yang sepatutnya kita laksanakan dan kita raikan perbezaan itu. Perbezaan bukan setakat dari segi budaya, tetapi perbezaan juga dari segi pendapat, pemikiran dan sebagainya. Kita raikan supaya mereka akan rasa selesa dan tidak ada syakwa sangka, tidak ada stereotip, prejudice di kalangan kita. So ini perkara yang sangat penting untuk kita mengubah sebenarnya landscape sosial yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Kalau kita masih lagi tertumpu kepada landscape lama, dia akan mengakibatkan kita juga akan bernaratif perkara-perkara lama. Tetapi kalau kita berubah kepada pendigitalan, kepada sesuatu yang lebih baru, dan ini akan mengubah kepada satu fahaman yang berbeza kepada generasi kita hari ini. Saya tertarik hati Dr. Roslan, sebelum saya dapatkan pandangan Azwendran. Bila doktor sebut tentang isu pendidikan, memang itu isu yang sentiasa dibangkitkan sejak dulu lagi sehinggalah ke detik ini. Tetapi walaupun ialah kadang-kadang kita juga ingin menyentuh sesuatu yang menarik. Bila kita bercakap tentang isu perpaduan ini, kalau kita tengok dari aspek sukan misalnya, bagaimana rakyat Malaysia boleh bersatu padu sebenarnya, memberi sokongan kepada tim Malaysia dalam sesuatu kejohanan ataupun pertandingan. Baru-baru ini kita lihat bagaimana pasangan bergu kita berjaya memenangi kejuaraan dunia misalnya dalam acara badminton. Bagaimana rakyat Malaysia keseluruhannya bangun begitu gembira memberi sokongan. Kenapa sukan boleh mencipta semangat perpaduan yang begitu kukuh jika kita bandingkan dengan perkara-perkara lain sebenarnya? Apa masalahnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi sukan ini, sukan selalunya dia adalah persaingan. Dia melibatkan persaingan. Jadi bila mana ia melibatkan persaingan, selalunya ia tidak membezakan dari segi warna kulit dan sebagainya. Semua orang, kalau kita bersaing, maknanya kita akan dapat apa yang kita mahukan. Dan ini kita sebut sebagai tapak-tapak integrasi. Kalau kita tengok, sebab dia merentasi, dia tidak membezakan India, Cina, Melayu dan sebagainya. Sebab itu tapak-tapak integrasi ini perlu diperbanyakkan. Bukan setakat sukan, muzik kita boleh wujudkan, kan? Dan juga makanan yang boleh menyatukan kita. So ini semua adalah tapak-tapak integrasi yang kita perlu merwar-warkan kepada masyarakat kita, dan perlu diperbanyakkan tentang tapak-tapak ini supaya ia akan menjadikan masyarakat kita ini menghargai, mengenali antara satu sama lain. Dan sama juga dalam institusi agama. Institusi agama juga perlu membuka pintu mereka untuk memberikan pendedahan dan kefahaman kepada berbilang bangsa, supaya kita tidak ada rasa syakwa sangka. Sebab apa yang berlaku hari ini adalah bila mana kita tidak memahami sebenarnya. Kita gagal untuk memahami, kita gagal untuk mengetahui tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada sesuatu agama ataupun bangsa. Jadi inilah perkara yang kita perlu robohkan, supaya bila mana kita mengenali, kita memahami, akhirnya dia akan menyatu padukan kita. Bukan
Bukan setakat sukan. Kalau ada bencana pun kita akan bersatu. Banjir, Kan? banjir. Bila Sebagai ada satu satu contoh, desakan, maknanya ada sesuatu yang menjadikan orang kata desakan ataupun konflik, akhirnya kita akan bersatu. Melibatkan negara jiran sebagai contohnya, kita akan bersatu dan sebagainya. Tetapi bila melibatkan perkara-perkara dalam yang sebab itu dalam dunia hari ini sebenarnya ya saudara Syakawi, kita perlu mengamalkan, kita perlu bersetuju bersama setuju, kita agree to disagree juga. Ini perkara yang kita perlu amalkan dalam hidup. Bukannya kita disagree bermakna kita menentang ataupun kita menolak dan kita menjadi musuh. Tetapi disagree itu kita membuat pencambahan pemikiran untuk kita memikir semula apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan ini sepatutnya era baru pemikiran. Bukan lagi hanya semua benda you mesti lakukan begini, you mesti begini, you mesti begitu. Tetapi kadang-kadang dalam kita membuat perbincangan dan sebagainya, kita perlu lebih terbuka dalam melihat perkara ini, baru kita boleh maju. Kan? Okey. Asvindran, satu isu yang juga mungkin menarik untuk kita kongsikan. Timbul pandangan-pandangan dan juga sikap-sikap prejudis sebenarnya di kalangan bangsa-bangsa di Malaysia ini. Ini bukan lagi sesuatu yang menjadi rahsia sebenarnya. Kadang-kadang ianya berlaku dan kemudiannya timbullah konflik-konflik yang sepatutnya tidak timbul dan sebagainya. Kenapa ini boleh berlaku? Apakah kerana ada unsur-unsur luar yang mungkin mempengaruhi pemikiran pelbagai bangsa di negara ini, ataupun secara ikhlasnya apakah ahli-ahli politik juga kadang-kadang menjadi punca berlakunya perpecahan di kalangan rakyat Malaysia ini? So bagi pendapat saya, so unsur-unsur luarnya adalah salah satu faktor yang penting. Kita dari bukan pihak pada politik, unsur-unsur luar. So seseorang tu perlu berfikir wajar dan logik. Jika seseorang berita ataupun seseorang menerima berita ke ataupun suatu perkara, adakah itu logik atau perkara itu apa menyebabkan apa kepada komuniti kita ataupun komuniti orang lain dari segi bangsa ke agama apa-apa. So satu tindakan yang kita ambil boleh tak menjejaskan bangsa lain ataupun agama lain. So jika berfikir dari segi itu, kalau kita faham, oh ini salah, kalau kita fikir ini hanya untuk memburukkan agama kita ataupun memburukkan agama, ni salah. Kalau setiap orang ada perasaan macam tu, sebegitu, so maka tiada apa-apa berlaku unsur-unsur begitu ataupun gap kejurangan ke apa-apa, so boleh dihindari juga dari segi itu. So kadang-kadang rakyat kita tidak faham apa yang perlu diterima, apa yang tidak perlu diterima. So kalau kita dah faham dari segi itu, pelbagai masalah dapat dielakkan. Apakah ini juga melibatkan ahli-ahli politik yang juga sebenarnya perlu memikirkan isu ini secara serius sebenarnya bila kita cakap tentang semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia? Sebab itu di awal tadi saya sebut tentang cabaran paling besar adalah keyakinan kita sebenarnya kepada ahli politik kita. Dan ini adalah cabaran selepas pasca pandemik sebenarnya. Kan, cabaran kita dari segi bagaimana kita bersama untuk melihat bahawa adakah pemimpin politik kita hari ini bersih dari segi integritinya, dari segi perwatakannya, dari segi nilainya, dari segi good governance-nya. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk menjadi kayu pengukur kepada kita untuk memastikan bahawa cabaran paling besar untuk kita memilih dan sebagainya. Sebab itu saya kira role model tadi seperti mana panggilan tadi menyebut tentang perlu diperkasakan tentang role model ini dalam kalangan ahli politik dari segi bukan politik saja, maybe kita boleh gunakan sebagai golongan-golongan yang terkemuka dekat negara kita. So ini influencer sebagai contohnya yang sepatutnya memainkan peranan mereka untuk memastikan bahawa personality dan pembentukan dari segi kepribadian dan sahsiah kita itu adalah teradun dengan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keterangkuman, nilai-nilai kesyukuran, supaya kita betul-betul menghargai tentang konsep keluarga Malaysia itu. Sebab itulah saya kira keluarga Malaysia ini bila hadir ketika ini sebenarnya, walaupun ada yang mengatakan ia sekadar slogan, bertukar kulit, bertukar wajah dan sebagainya, tetapi ia kekal relevan untuk hari ini, untuk dari segi penyatuan kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia. Bagaimana untuk kita
menyatukan antara Sabah dan Sarawak kepada Semenanjung seperti mana kawan yang kita sebutkan tadi. Ini semua adalah perkara yang sangat penting dan merupakan satu dalam dunia hari ini tanpa sepadan. Banyak maklumat yang kita dapat dan masyarakat hari ini banyak informasi yang mereka terima, dan bagaimana perkara-perkara ini boleh menjadi pengetahuan dan menjadi benteng sebenarnya kepada mereka untuk memastikan kesucian, untuk memastikan dari segi pemilihan kehadap pemimpin itu adalah benar-benar berintegriti. Sebab itu perjuangan paling penting seperti awal saya sebut adalah perjuangan menentang rasuah. Itu adalah perjuangan bersama sebenarnya dalam keadaan negara hari ini begini. Jadi itu yang sepatutnya kita laungkan dan kita angkat tentang perkara ini dari segi perjuangan alaf baru, supaya perkara-perkara ini tidaklah kita jadikan seperti mana Prof. Said Hussein arwah Prof. Said Hussein atas sebut tentang bebalism dan pandir, kan? So ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita lihat supaya golongan intelektual juga memainkan peranan mereka untuk memperbetulkan apa yang tidak betul, apa yang sepatutnya dilakukan, sebab golongan intelektual ini juga sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat dan rakyat. Jadi golongan-golongan ini perlu berkata benar, tidak perlu lagi untuk memikirkan bahawa kedudukan, tidak perlu lagi memikirkan tentang tadi kalau kita sebut tentang nepotisme dan sebagainya. So ini sudah berakhir zamannya. Zaman hari ini adalah zaman survival, zaman di mana bila mana kita bekerja itulah yang kita dapat, kan? Bukan lagi hanya bermain politik dan sebagainya. Sebab dunia hari ini adalah dunia transparent dan tidak ada lagi hidden yang perlu disaluti dan sebagainya. Tetapi kita melihat dan kita memahami melalui pembelajaran, melalui pembacaan. Jadi ini adalah perkara sangat penting dalam era baru. Betul. Supaya masyarakat kita hari ini celik dari segi mindanya, celik dalamannya, akhirnya mereka lebih mengetahui siapa yang benar, siapa yang tidak benar, kan? Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sarkawi, apa khabar? Baik, Datuk sihat ah? Happy Malaysia Day. Happy Malaysia Day. Yes. So, membatalkan negara kita. Okey. Penting sekali nama negara kita tu. Currency kita terbuka. Terbuka duit kita. Bagaimana kita boleh mengatasi kena harga barang sekarang ni melintasi keperluan rakyat yang di bawah. So, kalau kita boleh menokong wang ringgit kita, itulah yang paling penting untuk negara. Tak guna kita malam-malamkan, malam-lambakan pilihan raya kena. Kalau lah yang kita tunggu akan merundung duit kita, why not kita di stop saja dalam parlimen? Kenapa kita tidak bubar saja? Tidak lagi boleh diperbaiki. Hanya kita boleh perbaiki dengan majoriti apa yang berbilang majoriti yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Barulah palabur datang melabur. Sekarang ni palabur pun was-was, we don't know keputusan, kedudukan, whatever, apa terjadi kepada kita. Kita harus berfikir. Kalau kita tidak berfikir waras, mantap dan untuk kita, untuk hari ini saja, maka kita akan bermasalah. Jadi kita bagilah mandat rakyat itu yang terbaru supaya palabur akan datang, duit kita naik, semua barang keperluan akan turun dan membantu rakyat kita. Tak boleh kita lagi paksa-paksa, tak boleh lagi kita meneruskan. Kena sekarang kepercayaan rakyat, kekukuhan, bantuan, segala apa semua tidak kita mampu. Walaupun kita bantu 1-2 ribu, 5 ribu satu keluarga pun belanja masih. Yang penting duit ringgit kita kasih mantap ya. Kasih go up dia, kasih naik currency kita. Itu saja sebabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Datuk Gulam. Mungkin terkeluar sedikit daripada apa yang bincangkan, tapi itulah pandangan daripada rakyat yang ingin perubahan sebenarnya. Baik, Hasbindron, ini sesuatu yang menarik lah. Selain daripada apa yang kita sentuh tentang semangat perpaduan itu, satu lagi semangat yang perlu ada di kalangan rakyat Malaysia yang selalu disebut-sebut ialah tentang semangat patriotisme. Apakah semangat itu juga semakin pudar sebenarnya kalau kita lihat daripada perkembangan terkini, ataupun tak tahulah pandangan peribadi anda? So pandangan peribadi saya, semangat tu semakin pudar, bukan semakin pudar, dia semakin tidak dilihat
mungkin tertutup. Mungkin kita tidak lihat dari segi fizikal. Seperti yang saya beritahu awal tadi, golongan belia sekarang tidak tertumpu pada fizikal sekarang dah. Semua kepada laman sosial, alam cyber semua terus. So, saya lagi satu cara yang boleh kita atasinya, semangat Petrotrisma ni, sejak dari sekolah. Walaupun pada masa sekarang, memang ada sekolah yang buat setiap pada bulan 8 kibarkan bendera, tapi ada setengah pelajar hanya saya kibarkan sahaja, tidak tahu kenapa, sebab apa kita perlu buat ni, tak ada menilai semangat tu. So dari sekolah, dari sejak sekolah kita perlu pupukkan semangat tu, bukan hanya melalui kibarkan bendera, melalui pelbagai aktiviti, menarikkan mereka dalam menyertai perbarisan, sebab perbarisan hanya disertai oleh badan-badan, jabatan-jabatan dan juga, tapi kita tidak sertakan daripada pihak sekolah, pelajar-pelajar ataupun dari segi IPTA, IPTS. Dan saya juga boleh bersarankan dalam perbarisan ke apa-apa, kita lebih menyertaikan golongan belia dari segi yang mengharumkan negara kita bukan hanya dari sukan, dari pelbagai bidang. So ini salah satu dapat menarik golongan belia untuk menyertai ataupun menanamkan semangat patriotisme dalam itu. So itu sebab seperti yang saya awal tadi tu, memang tidak kehilangan, memang ada, tapi kita tidak lihat daripada aspek yang baru, yang kita lihat pada generasi baru. Kita hanya melihat dari aspek yang lama, kibarkan sahaja, ini je, itu je, habis. Yang generasi baru yang sekarang kita buat tu melalui alam yang lain, tapi memang ada semangat tu, tapi perlu dipupukkan juga lagi dan perlu diperluaskan lagi, maybe dengan kita pendekatan yang berbeza sikit. Bagi mereka, kita dapat tunjukkan yang belia tu ada semangat yang tinggi. Kibarkan jalur gemilang. Ini pun kempen yang dilaung-laungkan setiap kali kita menyambut hari kebangsaan sebenarnya, doktor ya. Tapi ialah dikatakan pada tahun ini sambutannya agak tidak sebegitu yang diharapkan ataupun yang dimaukan sebenarnya. Tetapi apakah dengan mengibar jalur gemilang itu sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan kita ada semangat patriotik? Sebenarnya ia ada lebih daripada itu sebenarnya, pandangan doktor. Ya, ia lebih daripada itu. Bukan setakat mengibar bendera ini saja. Mengibar bendera ni tak tunggu hari kebangsaan pun kita boleh kibarkan bendera sebenarnya. Tak ada masalah pun tentang perkara tersebut. Tetapi apa yang paling penting untuk menanamkan patriotisme ini, kadang-kadang mereka terlupa terhadap penanaman nilai yang ada terhadap jiwa kita. Kadang-kadang pengisian jiwa ini adalah perkara yang sangat penting kepada golongan muda, supaya mereka ini tidak begitu fragile, kan, mudah sangat ditipu, mudah sangat dipermainkan, diperkotak-katikkan. Jadi ini adalah perkara yang perlu ditanam di dalam diri mereka, dari segi cara gaya pemikiran, dari segi cara gaya didikan yang diberikan kepada anak-anak muda. Malah dari segi patriotisme itu adalah semangat bantu-membantu juga adalah patriotisme. Sebenarnya ia bukanlah satu perkara yang janggal dalam kehidupan kita. Bila kita bantu-membantu, bendera putih sebagai contohnya dalam tragedi COVID-19, kan, itu adalah semangat patriotisme. Bila kita bantu-membantu di kalangan masyarakat kita. Jadi kadang-kadang benda-benda yang simple ini perlu diterapkan sebenarnya. Sebab itu tadi saya sebut institusi keluarga itu penting. Bagaimana keluarga menerapkan nilai-nilai dan juga budaya serta amalan yang boleh diamalkan oleh anak-anak ini ataupun generasi, kan, dari segi mengutip sampah sebagai contohnya ketika habis event atau karnival. Nanti kita boleh tengoklah lepas pembarisan berapa banyak sampah yang dikutip dan sebagainya, kan. Jadi ini juga adalah nilai patriotisme. Bukannya setakat cintakan negara itu hanya mengibar bendera dan sebagainya, tetapi kadang-kadang tingkah laku kita, tindak tanduk kita juga itu mencerminkan patriotisme. Kita mengurangkan masalah gejala sosial juga adalah kita adalah patriotik sebenarnya, sebab kita sayangkan negara, tidak merempit, tidak keluar malam dan sebagainya. So ini merupakan aktiviti yang kita kata kalau kita dapat penuhi perkara-perkara ini, kita akan
akan sayang kepada negara kita. Kita boleh sayang pada negara kita dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Bukanlah setakat bentuk yang kita kata sekarang mengibar bendera, tetapi banyak bentuk-bentuk lain yang kita boleh terjemahkan melalui nilai sopan santun kita, dari segi percakapan kita, dari segi budi bicara kita dan sebagainya. So these all elemen yang saya kira sebagai bagaimana ia membentuk sebenarnya kepribadian dan mencerminkan wajah Malaysia itu. Itu yang paling penting. Dari segi makanan pun kita boleh terjemahkan semangat patriotik itu. Bagaimana kita menghidangkan masakan tradisional dan sebagainya. So ini merupakan perkara yang saya kira kita perlu lihat. Sebab itu dalam melihat dalam keadaan hari inilah saya ingin nak sebut juga tentang sebenarnya kita boleh berganding bahu dengan NGO. Sebab NGO ini ramai yang tidak tahu kekuatan NGO. Sebenarnya NGO ini boleh menjadi penggerak kepada perpaduan yang boleh kita gerakkan mereka. Sebab NGO ini, mereka ini berada di lapangan. Mereka bekerja dan mereka ini adalah mewakili komuniti dan sebagainya. Sebab itu NGO ini perlu diperkasakan. Sebab saya sedang membuat tentang plan NGO sebagai rakan perpaduan. Bagaimana sebenarnya NGO ini boleh dimainkan supaya mereka ini boleh membantu kerajaan untuk sama-sama berganding bahu. Tidak lagi tugas itu diberikan kepada kerajaan, tetapi dipulangkan semula kepada organisasi komuniti sebagai contohnya. Bila doktor sebut tentang NGO, ada juga suara-suara yang mengatakan ada kadang-kadang ada juga NGO yang dianggap sebagai tidak selari dan sealiran dengan pemikiran kerajaan. NGO yang anti-government dan sebagainya. Apakah mereka juga sebenarnya boleh memainkan peranan dalam menyatu padukan rakyat Malaysia? Ya, mereka juga boleh mainkan peranan. Sebab itu saya sebut tadi, dalam dunia hari ini kita perlu agree to disagree. Kan? Ini suasana pemikiran hari ini. Kita tidak boleh melabelkan mereka bila mereka ini berbeza dengan kita, dia adalah penentang dulu, kini dan selamanya. Kita tidak boleh begitu. Kan? Dunia dah berubah hari ini. Kita tidak boleh stereotype, kita tidak boleh labeling, kita tidak boleh prejudice mengenai tentang perkara ini. Memang ada NGO yang terlalu ekstrim dan perkara ini boleh diperbetulkan. Kan? Jadi tidak semua NGO itu bersifat begitu. Tetapi kita perlukan mereka untuk menggerakkan di peringkat bawahan bagaimana untuk kita, yang penting matlamatnya untuk capai benda yang sama. Kebersamaan, dari segi keterangkuman, dari segi kesyukuran, ini perkara yang sama kita perlu lakukan. Jadi kita perlu berganding bahu supaya mengembalikan balik kepercayaan, mengembalikan balik integriti, mengembalikan kewibawaan sebagai sebuah government yang begitu baik untuk negara kita. Cabaran yang cukup hebat ketika kita sedang berusaha untuk menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini adalah tentang suara-suara seperti apa yang disebut oleh pemanggil kita dari Sabah tadilah. Desakan-desakan supaya Parlimen segera dibubarkan, PRU 15 segera diadakan, dan ianya semacam memberi tekanan sebenarnya kepada pihak kerajaan sendiri dalam menganjurkan satu perayaan yang cukup besar artinya kepada rakyat Malaysia. Tetapi pada masa yang sama kerajaan juga harus menghadapi tekanan-tekanan yang diterima daripada parti-parti politik yang mahukan supaya PRU diadakan dengan segera. Apakah doktor melihat tentang isu ini? Bagaimana nak mengimbangi di antara kehendak parti politik dengan kehendak rakyat itu sendiri? Sebab itu dalam perkara ini kita perlu melihat begini. Untuk kita menterjemahkan demokrasi sebuah negara, bukan setakat pilihan raya saja. Itu bukan jalan utama. Ada banyak cara untuk kita menterjemahkan demokrasi negara. So inilah kebijakan rakyat atau kebijakan pemimpin untuk menilai supaya memastikan perkara-perkara penting perlu diselesaikan. Dalam keadaan hari ini, apa yang paling penting? Paling penting adalah survival rakyat. Perkara paling penting adalah tentang makan minum rakyat. Perkara paling penting adalah harga barangan dan sebagainya. So bagaimana untuk mengembalikan tarikan pelabur dan sebagainya? Kita perlu memantapkan dari segi sistem kehakiman kita. Kita perlu memantapkan sistem tadbir urus negara. Perkara-perkara ini akan memberikan persepsi kepada pelabur. Jadi ini yang perkara yang kita perlu laksanakan
usahakan dahulu supaya memastikan imej negara itu begitu baik, dan akhirnya kita dapat menarik pelabur dan keyakinan pelabur luar dan juga rakyat kepada kerajaan. Ini semua adalah perkara penting. Bila doktor sebut tentang isu ini, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Azwindran juga, secara ikhlasnya saya juga nak dapat pandangan Dr. Roslan tentang prestasi yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walaupun menerima pelbagai tekanan, sebenarnya dia begitu relax, begitu tenang, dan yang penting bagi beliau ialah memenuhi dan membantu rakyat yang seperti apa yang doktor sebut di saat ini memerlukan sokongan yang kuat daripada kerajaan itu sendiri. Jadi apakah anda melihat bahawa dia telah berjaya sebenarnya memberikan ketenangan sekaligus memberikan satu impak yang cukup hebat kepada kehidupan rakyat ketika ini? Ya, saya bersetuju tentang perkara itu. Sebab itu kita perlu berterima kasih kepada Perdana Menteri kita kerana banyak inisiatif yang beliau lakukan bagi mengimbangi masalah ketidaktentuan yang berlaku kepada masyarakat kita, iaitu dari segi ekonomi, dari segi kesihatan dan sebagainya. Walaupun apa yang beliau lakukan adalah rentetan daripada Perdana Menteri kita sebelum ini, itu kita kena akui tentang perkara itu. Tetapi pada saat ini, apa yang saya nampak adalah pasukan beliau dalam menggerakkan tentang inisiatif dan gerakan bagi membantu rakyat itu adalah satu perkara yang baik sebenarnya. Bila mana sistem kehakiman kita nampak lebih telus dan tidak ada gangguan dan sebagainya mengenai campur tangan terhadap sistem kehakiman, dan ini merupakan satu, orang kata, kepercayaan baru, semangat baru yang kita berikan kepada masyarakat kita dalam era pasca COVID ini. Jadi itulah perkara yang saya rasa perlu dimantapkan lagi untuk kita melihat sejauh mana perkara ini akan berterusan, dan akhirnya barulah kita boleh memikirkan tentang perkara yang lebih penting. Sebab itu saya akan menjangkakan apakah bajet 2023 itu akan menjanjikan sesuatu perkara yang lebih bermakna untuk rakyat, dan ini yang kita perkara yang sangat saya nantikan. Kita kemudian tunggu. Okey, kita di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Saya beri peluang kepada Azwindran, seruan dan harapan Azwindran sebagai seorang belia, sebagai seorang rakyat Malaysia, kepada rakan-rakan belia yang mungkin sedang menonton program ini, apa yang perlu mereka lakukan dalam usaha untuk menunjukkan ataupun sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Sebagai seorang belia dan aku kepada rakan-rakan belia saya, saya berharap semangat ni kita perlu lebih luaskan lagi, semangat patriotisme kita tu. Jangan hanya fokuskan kepada perkara-perkara yang tidak penting, tetapi fokuskan kepada negara juga. Kita memang faham kita ada hal-hal sendiri, keluarga, pekerjaan apa-apa, tetapi kita perlu menunjukkan kepada belia juga menabur bakti kepada negara kita, membangunkan generasi belia yang bagus, bebas daripada seperti yang rakan kita bagi tak rasuah, dada dan sebagainya. So kita dapat melihatkan sebuah negara ataupun future yang bagus pada negara kita dan belia kita. So seperti lagi saya nak bersentuh, kalau kita tak ada filem seperti Mat Kilau yang menunjukkan perjuangan dan jasa beliau, mesti ramai kita tak tahu apakah jasa yang telah beliau lakukan untuk negara kita. So saya juga berangkat kita lebih perlu mengetahui perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh terdahulu. So kenangkan jasa dan perlu kita mengharungi dia dan teruskan dengan semangat patriotisme ini kepada semua belia di luar sana. Okey, 1 minit masa Dr. Roslan. Saya tertarik hati tadi, ada juga suruan yang menyebut cukup-cukuplah main politik kita dah nak sambut Hari Kebangsaan, tumpukan perhatian dan berilah sokongan kepada sambutan Hari Kebangsaan kita kali ini. Seruan anda? Saya kira semua orang perlu bekerja untuk memastikan negara ini stabil dari segi ekonomi, politik, sosial dan perkara-perkara penting bagi memastikan nilai integriti, nilai amanah, prinsip keadilan dan amalan bermasyarakat itu perlu dipertegakkan sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebagai sebuah negara yang telah mencapai kemerdekaannya 65 tahun. Jadi kita perlu matang sebenarnya. Kita bukan golongan Malaysia ini bukan golongan muda. Kalau ikutkan umur 65 itu sudah uzur, sudah tua sebenarnya. Jadi kita perlu memastikan negara ini dipacu supaya mencapai seperti mana kehendak sebagai sebuah negara maju. Dan ini yang kita idamkan dan kita nantikan sebagai sebuah negara yang merdeka.
Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Roslan Rosno. Terima kasih kepada Hasbindran Balachandra kerana sudi bersama kita di Ruang Bicara ini. Dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Banyak yang disentuh oleh kedua-dua tetamu kita. Dan jangan lupa kita masih lagi memegang teguh kepada slogan sambutan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Jadi kita harap ianya dapat difahami oleh semua rakyat Malaysia. Dan jadikanlah negara kita ini dan juga sambutan Hari Kebangsaan ini sebagai sesuatu yang lebih kuat menyatu padukan rakyat Malaysia, lebih kuat melahirkan semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia. Itu harapan kita sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian, dan insyaAllah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.